untuk akreditkan. Okay. So ada 4 learning outcomes untuk projek diploma. Adalah learning outcome pertama adalah carry out project management based on principle of engineering. So basically LO1 ni kita akan assess berdasarkan penilaian diberikan oleh supervisor. Okay, LO kedua, conduct the fabrication method to meet the objective of the project. So LO 2 tak function, so waktu exhibition nanti. Dan yang ketiga adalah conduct the functionality test of the fabricated product. So waktu exhibition mungkin akan ada panel nak test kan, you kata mesin you boleh buat keluar face mask, so kita test lah waktu tu keluar ke tak keluar. Okay, so dia akan nilai ke atas produk tu sendiri. So dan yang keempat adalah present a full project report in written and oral presentation. So this will include the final project report, yang mana report tu adalah report yang sama lagi yang you hantar, yang you buat masa project diploma 1, tapi you tambah sedikit elemen fabrication dan conclusion je lah kan. Fabrication, so you buat testing, you masukkan semua tu dalam report, so dah jadi complete one full project report. Dan juga oral form is a macam kind of oral examination, tetapi untuk projek diploma 2 kita tak ada lagi seminar seperti sem lepas. Macam sem lepas di hujung semester akan ada seminar, so awak akan buat presentation depan panel ataupun juri. Tetapi untuk projek diploma 2, bila you dah siap projek you, kita akan buat satu hari pameran ataupun hari exhibition, kita kata hari pertandingan. So hari pertandingan, so kita akan pamerkan kita punya produk tu lah, you punya projek. So you akan pamerkan you punya projek tu, and then juri akan datang melihat dan menilai lah projek awak. So masa tu ada conversation between awak dengan panel, so itulah kita kata oral presentation. Okay, so selain daripada learning outcome, objektif tu, dan setiap apa yang kita buat ataupun sepanjang semester ni, projek diploma 2 ni designkan supaya kita dapat achieve program outcome kita lah, PO1, PO3, 9 dan 12. So 1 ni sebenarnya lebih kepada knowledge, 3 lebih kepada design element, okay, termasuklah safety, environmental consideration, dan PO9 lebih kepada communication. So macam mana you communicate sama ada sesama kawan awak ataupun sesama supervisor. Dan juga PO12 adalah lebih kepada project management dan juga finance. Sebab itulah saya tekankan dalam report mesti melaporkan costing, budget untuk projek tu kan. Okay, so ini adalah assessment yang akan dinilai untuk projek diploma. Untuk report, markahnya adalah 20% dan dia akan dinilai secara individu oleh. So yang keduanya adalah produk. Awak punya projek tu output tu kan, you kan buat produk kan. So dia akan kita nilai dari segi produk itself dan juga functionality. So markah dia adalah 30% akan dinilai oleh supervisor, dan markah ini adalah dinilai secara berkumpulan. Maksudnya satu kumpulan supervisor tu akan nilai 1 je lah. Dan pada hari pertandingan exhibition, so 30 markah juga akan dinilai oleh panel. Akan ada 2 panel, panel 1 dan panel 2. So setiap panel akan menilai 15%. So penilaiannya adalah secara berkumpulan sebabkan awak ada satu produk saja. So penilaian dia adalah berdasarkan kumpulan. Dan yang seterusnya adalah general conduct ataupun general management. Ini adalah penilaian berterusan yang dibuat oleh penyelia.
ke atas setiap ahli kumpulan. Okay, so dia akan nilai secara individu. So general conduct ni saya dah pecahkan kepada dua bahagian. Pada minggu ke-8, supervisor akan menilai 7.5%. Okay, prestasi kamu sepanjang 7 minggu pertama, dan prestasi bahagian 2 baki lagi 7.5% akan dinilai pada hujung semester. Okay, dan last sekali adalah peer assessment. Ini adalah peer review assessment yang akan dibuat oleh ahli kumpulan kamu ke atas diri kamu. Dan seperti semester lepas, saya dapati ada beberapa pelajar yang tidak membuat penilaian ke atas rakan atau ahli sepasukannya. So, saya bagi penalti, dia tak nilai orang, markah dia saya tolak. Okay? So, itulah saya nak bagi tahu siap-siap. Okay, dan juga untuk semester ni kita akan ada moderation lah, sebabnya sem lepas kalau you tengok rata-rata pun semua orang memang dapat A minus kan. So bila projek diploma 2 ni yang kamu yang diberi oleh penyelia. Contoh penyelia dah bagi A ataupun A minus, so akan ada orang ketiga yang akan lihat lah. So ini adalah timeline untuk projek diploma 2. Nampak tak? Okay, so ini timeline ni saya akan share jugalah nanti dalam group dan dalam YouLearn. So sebenarnya start dekat bahagian kuning ni adalah sambungan daripada PD1. Kita bukan start dari awal, kita dah start daripada semester lepas lagi. So minggu kedua adalah okay, so selepas minggu kedua, okay, dia punya timeline ni, dia punya projek ni still berjalan tau. Cuma dari segi penyelarasan di peringkat apa ni kita kata peringkat fakulti, kita akan ada beberapa aktiviti lah selain daripada you buat projek tu, you pun kena hadir beberapa sesi seminar. Okay, so saya plan pada minggu keempat akan ada satu seminar berkenaan dengan Microsoft Word dan Excel punya tutorial. So ini lebih kepada formatting report tu sendiri. So kalau you tengok sebelum ni saya share kan format report. Tapi still lagi ada orang yang menggunakan format yang berbeza. So macam mana kita nak dapatkan satu format yang sama? So mesti you kena set dulu dalam Microsoft Word ataupun Microsoft Word kan. So macam mana cara yang mudah? So I will teach you how to use the Microsoft Word effectively. Dan juga Excel ni kadang-kadang ada yang gunakan untuk buat table dan sebagainya. So macam mana you nak ambil table daripada Excel dan you nak copy balik dalam Microsoft Word tu dengan teknik yang mudah, dan dia punya format dia tu masih kekal macam you setkan dalam Excel. Okay, so bila selepas tu akan ada general conduct evaluation. Ini akan dinilai oleh supervisor pada minggu ke-8 macam saya cakap tadi. So pada minggu ke-9 akan ada seminar 2. Ini lebih kepada report writing bahagian 2. Kalau kamu masih ingat lagi pada PD1 hari tu, saya cuma berhenti sehingga methodology. So untuk writing part 2 ni, so saya akan habiskan semua komponen yang akan ada dalam report lah. Bahagian discussion, macam mana nak letak lampiran dan sebagainya. So itu akan ada dalam talk 2. Kita cadangkan pada minggu ke-9 lah. So walaupun agak lambat tapi saya membayangkan you all
turn balik pada awak untuk awak tambah baik dan hantar pada tarikh yang ditetapkan. So pada minggu ke-11 ni kita cadangkan supaya you hantar draft. Okey, bukannya tunggu pada saya kata minggu ke-14, okey semua orang kena submit report baru masa tu nak hantar dekat supervisor. So itu agak terlambat lah sebabnya kalau you hantar report yang teruk, you kena terima lah apa yang you dapat. So tak ada ruang untuk penambahbaikan. Okey. So pada minggu exhibition, hari reka bentuk tu dijangka pada minggu ke-14 ataupun minggu sebelumnya. Itu saya tak pasti, saya akan maklumkan kemudian kerana hari reka bentuk projek diploma adalah dia bergabung dengan hari pertandingan untuk projek IDP untuk bachelor. Biasanya kita buat kat Dewan Besar. So akan ada ramailah student. Student diploma dah 88 pelajar. Student IDP dah 200 pelajar. So total kita ada dalam 300 pelajar macam tu. So hari reka bentuk ni memang kita buat secara face to face lah. Tapi kita buat masa sekarang ni kita tak letakkan set apa-apa sebab semua pun tertakluk kepada peraturan kan yang membenarkan kita untuk berkumpul dan sebagainya. Tetapi projek awak mesti berjalan seperti biasa sehinggalah saya bagi arahan seterusnya memaklumkan bahawa hari reka bentuk tu ada ataupun tidak. Kalau hari reka bentuk tu tak ada, masih lagi ada seminar lah maksudnya. Okay. And then pada minggu ke-14 dah buat submission final report kepada supervisor dan juga kepada saya lah. Biasanya student dia hantar dekat saya akan bagi kat supervisor. So ini masa hantar ni dah buat correction dah daripada minggu ke-11 ni. Bukannya tak pernah hantar report kat supervisor, tiba-tiba pada minggu ke-14 terus hantar report untuk diberi markah. So waktu tu you terima je lah apa markah yang you dapat. Dan selepas you hantar report, you mesti buat peer evaluation untuk kawan-kawan. So nanti kita akan bagi arahan lah. So peer evaluation ni you kena nilai rakan ahli kumpulan you. Dan seterusnya supervisor akan bagi markah untuk general conduct bahagian 2 tadi 7.5%. Dan last sekali supervisor akan hantar semua markah yang berkaitan dengan report dan sebagainya kepada saya untuk saya masukkan ke dalam sistem dan membuat penggradean. Okey, bila dah dapat grade tu semua, maknanya saya tunggu mesyuarat lah untuk mengesahkan dan itulah markah yang awak dapat. So far ada soalan tak kat sini? Clear kan? Okay. Doktor, nanti boleh kongsikan slide ini tak? Boleh, bayarlah. Okay, saya akan kongsikan. Okay, so seterusnya berkenaan dengan claim. Okay, setiap duit yang dibelanjakan untuk you beli barang, untuk siapkan you punya projek, okay, setiap kumpulan diperuntukkan sebanyak RM350. Okay, setiap pembelian yang you buat mestilah ada resit. Kalau beli online dekat Shopee pun mesti ada invoice, kan? So invoice tu mestilah di print, dikepilkan sekali dengan borang claim. Macam mana nak dapat borang claim? Pergi ke office FKM tingkat 4 dekat kaunter, bagi tahu je dengan officer kat depan tu saya nak minta borang claim ataupun nanti saya akan sharekan secara digital. So you isi borang claim tu, you print siap-siap, rasanya supervisor kena tanda tangan. Lepas dah ni baru submit ke office. Dan macam mana nak claim ni? You beli dulu semua, kumpulkan resit baru claim. Bukannya hari ni beli, lepas tu hari ni claim, lepas tu minggu depan beli, minggu depan claim. Tak ada. So biasanya pada minggu ke-13 ataupun ke minggu 14 kita dah kumpulkan resit untuk kita claim. Okay, setiap group dia punya maksimum dia adalah RM350 sahaja. Okay. Dan last sekali, macam mana kita nak book makmal ataupun bengkel
Sebabnya ada group yang dah nak mula buat pemotongan, nak buat welding dan sebagainya. So macam mana nak book? So first kali you kena book lab tu melalui website. So kena pergi ke FKM website. Lepas tu pergi ke EastLab. Boleh carilah workshop ataupun lab yang you nak guna. And then you click je kat situ. And then booking must be made 2 days earlier. 3 hari lagi awal pun lagi bagus. Okay, saya tunjuk demo macam mana nak. Macam mana nak book. First kali pergi ke website FKM. FKM UTM. Google je, senang. Semua keluar, okay. Pergi ke sini, nampak kan website? Okay, pergi ke bahagian kanan dekat quick link ni akan ada banyak ikon-ikon ni. Ada YouLearn, Library, Student, Email, ada PSM Online. Okay, pergi ke bahagian EastLab. Okay, dia terus ke website Smart Laboratory System untuk Fakulti Kejuruteraan Mekanikal. Okay. So, first kali apa yang you perlu buat, mestilah you check availability dulu kat atas ni. Okay, kat sini dia ada laboratories, lecture room dengan meeting room. Okay, you nak booking laboratories. You pergi ke sini. Carilah nama lab yang you nak guna ni. Katakanlah you nak pakai welding machine. Welding tu biasanya dekat mana? Maybe dekat fabrication workshop ni. Ataupun PSM workshop ke. Okay. Biasanya kalau dekat welding, bengkel welding, okay, kita pergi ke fabrication workshop. Klik kat sini. Okay. Terus dia keluar ni, kosong. Kan? You boleh tengok lah bila you nak pakai. Okay, you tengok kosong. Okay, you dah tahu dah you nak pakai tarikh bila, dari pukul berapa ke berapa. Baru you buat reservation. Okay, ini reservation form. Must be at least 5 working days. Click here to make reservation. Nampak? Pergi ke reservation form tu. Saya tunjuk lagi sekali. Klik dekat bahagian bawah. Click here to make a reservation. Klik kat sini. Isilah applicant ni. You are student. Nak pakai laboratory. Name awak lah. Nama awak. Nombor matrik. Nombor telefon. Email. Supervisor siapa. Lepas tu letak nama supervisor punya email. So faculty FKM lah. Okay, and then nama lab yang you nak pakai. Kat sini ada nama lab tadi sebab you dah check dekat availability tadi kan. You nak pakai workshop mana? PSM workshop ke dan sebagainya. Wedding workshop ke. Okay, lepas tu letaklah date. Bila, waktu pukul berapa pukul berapa. Type of equipment to be used. Beritahu nak pakai welding. Number of user, berapa orang yang nak masuk? Saya suggest supaya kalau ada 4 orang, bukan 4-4 yang pergi. Mungkin 2 sahaja. Sebab you tak boleh masuk ramai-ramai kan lab. Nanti masuk ramai orang group lain tak boleh masuk. So purpose of use, boleh type project, diploma. Okay. Lepas tu submit. Bila you submit, dia akan pergi ke supervisor. Sebab you dah masukkan dekat sini supervisor email, contoh saya kat sini. Saya akan dapat notification, oh ada student saya nak pakai makmal, saya akan sokong. Bila saya sokong, baru dia pergi ke pejabat pengurusan makmal, technician ataupun penolong jurutera bengkel itu, dia akan dapat notification ada pelajar nak booking makmal dia pada jam sekian-sekian. Lepas tu dia tengok okay, dia pun approve.
So you dapatlah notification. Bila dah check macam tu, barulah you boleh tengok status of approval. Kan, you akan dapat link nanti, you akan dapat email nanti. Dah approve ke, tak approve ke. Okay, ataupun you nak check balik, okay, you pergi tengok ke availability ni. Kalau you punya dah approve, of course lah waktu tu dia dah lock dah. So, ini kaedah dia. Bukannya message PJ beritahu saya nak pakai lab apa semua tu. Okay, faham? Doktor, Hmm. tu cari material, nak tengok material dekat mana? Okay, untuk cari ataupun nak tahu material yang kita nak guna tu ada ketak di Makmal. So, you boleh hubungi Encik Rashdan ataupun you pergi je dekat Makmal tu. Ada, bila masuk Makmal dekat bahagian depan tu ada pejabat pengurusan Makmal, betul tak? So, you pergi ke pejabat pengurusan Makmal, you cari Encik Rashdan. Encik Rashdan tu ketua, kiranya penolong jurutera kanan kat situ. Okay, ataupun you pergi ke store pusat, you cari dekat Makmal tu, kat atas tu dia tulis store pusat. Dekat store pusat tu, depan pintu dia akan tulis nama siapa yang bertugas. Tak silap saya, Encik Habi Rafidi. So, you ambil nombor telefon yang dia dah tampal dekat pintu, you boleh telefon dia. Ataupun kalau dia ada kat situ, you boleh jumpa terus dengan dia kat situ untuk check apa senarai barang yang ada di dalam store. Yang you boleh ambil dan guna. Tetapi untuk you ambil dan guna tu, you kena isi form lah nanti. Dia akan bagi satu form, minta supervisor sign dan sebagainya. Ada prosedur dia. Clear? Okay. Ada lagi soalan lain? Okay, so saya harap sangat ada di antara kamu ni yang dah jumpa dengan supervisor masing-masing lah. Saya ada dapat laporan, ada yang tak. Yelah, macam masih tengah bercuti kan, tak ada lagi contact supervisor. Mungkin pada semester ni supervisor mengambil langkah untuk berdiam sebab kamu pun tidak menunjukkan minat untuk menyiapkan projek diploma kamu ni dengan segera. Okay. Biasanya pengalaman kita masa dah minggu 7 ke 8 baru sibuk nak beli barang dan sebagainya. Lepas tu end up-nya tak siap. Okay, tak siap. You kena fikir yang you kadang-kadang sekarang ni dah banyak case positif kan. So nanti kalau you dah kontak rapat, you tak boleh masuk Makmal, projek you pun tak siap. So lambat mula, lambatlah habis. Itu je saya boleh cakap. Okay, kalau tak ada apa-apa lagi, kita tamatkan sesi taklimat kita pada hari ini. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya je dalam WhatsApp. Okay, segeralah mencari supervisor kamu untuk siapkan. Apa lagi soalan? Ada lagi Salahuddin soalan? Ada? Okay, kalau tak ada, itu sahaja daripada saya. So, apa-apa boleh WhatsApp. Okay, sekian. Terima kasih.